pertingkatkan kemudahan di semua program perumahan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya, Sahih Samsudin. Seorang penjawat awam maut selepas berlaku pergaduhan di hadapan sebuah kedai makan Jalan Lama Pasir Putih, Machang di hadapan Hospital Machang, Kelantan. Dalam kejadian pukul 11 pagi itu, lelaki berusia 51 tahun meninggal dunia ketika mendapatkan rawatan di Hospital Machang akibat pendarahan di muka dan patah tulang rusuk. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pihaknya menahan suspek selepas hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Machang untuk membuat laporan. Siasatan mendapati suspek mensyaki mangsa mempunyai hubungan sulit dengan isterinya yang juga seorang penjawat awam yang bekerja di sebuah jabatan yang sama di Kuala Krai. Suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah dan hasil ujian saringan awal air kencing mendapati negatif dadah. Kes akan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan suspek akan dibawa ke Mahkamah Machang untuk perintah tahanan reman. Sementara itu, mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Machang untuk bedah siasat. Jabatan Imigresen berjaya menahan 36 pendatang asing tanpa izin parti yang cuba memasuki negara ini menggunakan bas ekspres di Terminal Bas Bersepadu TBS di Ibu Negara. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Yusof berkata mereka ditahan dalam operasi khas di TBS pada 30 Ogos lalu. Kesemua warga asing itu menaiki bas daripada stesen Bas Ekspres Kota Baru ke Kuala Lumpur. Modus operandi sindiket adalah dengan bawa masuk parti daripada negara asal melalui negara jiran sebelum diseluduk masuk melalui laluan haram. Parti berkenaan akan dibawa ke Pulau Pinang dan Kuala Lumpur untuk bekerja secara tidak sah. Pihak polis mengesahkan menerima laporan berhubung penampakan seekor harimau belang yang berkeliaran di sekitar kawasan Batangkali, Gotong Jaya, Kuala Kubu Baru dan Serendah. Timbalan Ketua Polis Hulu Selangor Deputi Superintendent Muhammad Asri Muhammad Yunus berkata pihaknya telah memaklumkan kepada Jabatan Penelitian mengenai perkara itu untuk tindakan lanjut. Orang awam mendakwa melihat sendiri dan mendengar haiwan itu mengaum di kawasan sekitar di Batangkali. Pihak polis meminta agar orang ramai berwaspada dan sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan. Lebih 200 keluarga di Felda Perasu Gomusang, Kelantan bimbang kawasan perumahan dan tanaman mereka diceroboh gajah liar sejak Khamis. Dalam kejadian awal pagi itu, pokok pisang dan kelapa yang ditanam di tepi rumah penduduk musnah dirosakkan gajah berkenaan. Seorang penduduk, Sukri Solanuddin berkata dia dan keluarga kini tidak tidur lena selepas mengesan kehadiran seekor gajah liar di kawasan rumah mereka. Bunyi dia pejok zen. Jadi kita ingat kau lembu. Jadi kita keluar ambil batu nak pekong dia lah. Nak pekong dia kita tengok dia gajah. Jadi saya lari naik lah. Lari naik atas rumah. Koyak kau orang rumah kata duduk dia orang besar tu. Jadi dia pun takut lah. Takut lepas tu kita duduk dalam 20 minit juga lah rumah. Lepas tu macam kita dengar dia mari korka. Jadi kita pun ambil kereta, kita keluar. Kita keluar pergi dekat kedai depan ni lah. Minta tolong orang kedai ni lah. Minta tolong mari tengok lah, takut ada lagi. Nah, sebelum yang main saya tu, dia pergi ada dah kebun kolej orang lain lah. 2 hari lepas tu main rumah saya. Lepas rumah saya dia pergi pula tepat orang sayur, tanaman sayur. Benda tu ke bergerak. Lepas tu memang ada lah dalam perasu ni. Tapi kita tak tahulah mana sebab benda tu kita tak sejumpa. Cuma nak pelilik teh tu bekerja lah. Bekerja sama lah untuk orang kapur pada perasu ni. Semua orang takut benda besar. Kita nampak tu berapa ekor? Saya nampak suami saya tengok 1 ekor. Dia kata, lain tahun ni, tahun lepas lagi, ramai musuh mari duduk perasu. Pasal kawasan muka pada lemak ada belakang lah ni, memang zoo negara kat sini. Pasal kata reput dulu reput dia kata tak ada rezeki. Pas lembu makan remah pun tak ada rezeki awak. Macam mana? Sementara itu, Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Muhammad Hafid Rohani berkata, siasatan akan dilakukan susulan laporan oleh penduduk.
Kementerian Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mencadangkan hukuman setimpal dikenakan terhadap pendera di bawah rang Undang-Undang Suruhanjaya Kanak-Kanak Malaysia. Ia akan dibentangkan di Dewan Rakyat Oktober ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pelaksanaan rang undang-undang itu perlu efektif dan selaras dengan Akta Kanak-Kanak 2001 dalam kurungan pindaan 2016. Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 dan 20 tahun penjara bagi kesalahan mendera, mengabaikan dan menganiaya kanak-kanak. Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 dan Sidang Kemuncak berkaitan di Jakarta, Indonesia bermula Selasa ini hingga 7 September. Ia bakal menjadi medan membincangkan isu susulan berhubung kerjasama lanjutan dengan negara-negara ASEAN termasuk ekonomi dan juga aspek sekuriti makanan negara. Dari Jakarta, Indonesia, Aiza Farina Adam ada laporan. Sidang kemuncak kali ini merupakan sidang pertama bagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama 7 rakan dialog ASEAN iaitu Australia, China, Jepun, India, Republik Korea, Amerika Syarikat dan Kanada serta Sidang Kemuncak ASEAN Campur 3, Sidang Kemuncak Asia Timur dan Sidang Kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, isu sekuriti makanan negara juga antara yang akan dibincang dalam sidang kali ini. Selain turut memberi fokus kepada isu dalaman ASEAN serta menyentuh isu penting dalam dan luar negara ASEAN. Bagaimana kita melihat dalam konteks yang lebih luas dan dalam masa yang sama akan kita kemukakan jalan-jalan penyelesaian dan dalam usaha negara ASEAN dan negara-negara yang berkenaan sebagai rakan-rakan ASEAN itu untuk kita bincangkan berdasarkan kepada perkara-perkara yang telah dipersetujui bersama bagi kita mencapai penyelesaian kalau sekiranya ada konflik dan sebagainya. Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 ini akan didahului dengan beberapa mesyuarat peringkat Menteri Luar Negeri ASEAN esok. Datuk Seri Zamri berharap penyertaan Malaysia dapat mengukuhkan lagi kepusatan ASEAN di rantau Indo-Pasifik serta menggalakkan keterangkuman dan keterbukaan ASEAN dalam menjalin hubungannya dengan rakan-rakan luar. Ketibaan Perdana Menteri esok akan diiringi isteri Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pada Selasa, Perdana Menteri akan menghadiri upacara perasmian ASEAN Indo-Pacific Forum AIPF serta 11 pertemuan dua hala sepanjang sidang berlangsung. Selain itu, pertemuan dengan rakyat Malaysia dan sahabat Indonesia juga dijadual dalam program Temu Anwar di Jakarta. Pelibatan Malaysia ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 ini merupakan komitmen teguh negara terhadap usaha pembinaan komuniti ASEAN, hubungan ASEAN dengan rakan kongsi luar serta usaha menggalakkan keamanan dan kestabilan tatkala menghadapi evolusi geopolitik serantau yang kian mencabar. Ia juga merupakan medium terbaik kepada Malaysia dalam meneruskan agenda serta mengetengahkan suara, pandangan dan kepentingan negara di rantau ini. Sekaligus dapat meningkatkan imej dan kedudukan Malaysia di mata dunia. Aiza Farina Adam, Jakarta, RTM. Kerjasama institusi akademik antara Malaysia dan Indonesia dilancarkan hari ini. Ia melibatkan Pusat Kajian Ikatan Malaysia Indonesia IKMI, Institut Pengajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Program Pengajian Indonesia Malaysia IMSP di Pusat untuk Pengajian Asia Timur, Universitas Prasetya Mulia Indonesia. Perasmian kerjasama ini bagi membina rangkaian kolaboratif antara kedua-dua negara dilakukan oleh Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan rakan sejawat dari Indonesia Retno Marsudi di Institut Pendidikan Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur ERIA. Beliau berkata kerjasama kedua-dua universiti adalah hasil daripada lawatan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Januari dan lawatan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada Jun. Kedua-dua menteri turut mengulangi bahawa Indonesia dan Malaysia perlu membangun, mengekalkan dan terus memupuk hubungan baik antara kedua-dua negara. Beliau juga menggesa institusi akademik untuk menggalakkan hubungan baik dan saling menghormati kedua-dua negara seperti yang terkandung dalam Piagam ASEAN.
Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul telah menghadiri Special Retreat Session for ASEAN Post 2025 Vision di Jakarta. Perbincangan tertumpu kepada situasi terkini ekonomi global dan serantau. Pertemuan turut dihadiri Menteri Bertanggungjawab bagi Tonggak Ekonomi ASEAN. Ia juga turut menyentuh mengenai isu dan cabaran yang dihadapi serta cadangan bagi memantapkan kerjasama ekonomi di peringkat ASEAN dan global serta visi ASEAN pasca 2025. Ia juga turut mengesahkan beberapa inisiatif di bawah Komuniti Ekonomi ASEAN seperti Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital, DEFA, neutraliti karbon, keselamatan dan keterjaminan makanan. Selain inisiatif Lestari ASEAN yang seterusnya akan diluluskan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN ke-43. Inisiatif itu dirangka bagi memastikan ASEAN dapat mencapai pembangunan ekonomi yang progresif dan mampan serta mampu bertahan terutamanya pada waktu krisis demi manfaat komuniti ASEAN. Perdana Menteri menzahirkan ucapan tahniah kepada mantan Menteri Kanan Singapura Tharman Shanmugaratnam sempena kemenangan dalam pilihan raya Presiden Republik Singapura pada Jumaat. Dalam kenyataan rasmi, Perdana Menteri mendoakan agar hubungan dua hala serta jalinan kerjasama Malaysia dan Singapura terus utuh dalam semangat kekeluargaan. Perdana Menteri juga menyatakan harapan beliau terhadap Tharman yang bakal mengemudi Singapura agar terus makmur dan sejahtera. Kenyataan tersebut diakhiri dengan ucapan selamat maju jaya kepada Presiden baharu Republik Singapura yang ke-9 itu. Dalam pilihan raya yang berlangsung 1 September lalu, Tharman berjaya meraih 70.4% undi, menewaskan dua pencabar lain bagi menjawat kedudukan tersebut untuk penggal selama 6 tahun. Kerajaan sedia menyemak semula syarat kelayakan untuk golongan orang kurang upaya OKU mengikuti program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Keperluan itu akui Perdana Menteri bagi memudahkan kemasukan kumpulan sasar ke program TVET bersesuaian dengan keupayaan masing-masing. Keduanya untuk TVET ini dipungsikan oleh Majlis TVET Negara ni oleh Datuk Seri Zahid di mana Perdana Menteri. Saya akan bagi tahu dia supaya walaupun ada kelonggaran untuk OKU, tapi janganlah perkenalkan syarat-syarat seperti 2 tangan. Dia masa syarat yang ada keupayaan kita berikan ruang. InsyaAllah ini akan boleh. Saya tidak fikir terlalu masalah. Jawapan Perdana Menteri merujuk pertanyaan peserta OKU yang merupakan alumni UTM ingin tahu keperluan menilai semula syarat menyertai TVET bagi golongan itu pada program Temu Anwar di UTM Skudai. Mengulas mengenai cadangan kad siswa rahmah, Perdana Menteri berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Kad siswa rahmah is in the program. Saya tidak pasti bila akan dilaksanakan dalam sidang Jemaah Menteri akan datang, akan saya bawa. Jun lepas, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan perbincangan telah dilaksana bersama Kementerian Kewangan serta Kementerian Pengajian Tinggi berhubung pengenalan semula kad siswa rahmah. Ingin bagi satu contoh. Khamis ini, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedia bertemu Bernas serta Pesawah. Pertemuan tak arah kepada perbincangan berkaitan bekalan beras tempatan negara. Seimbang. Ini kita akan seimbangkan, kita minta pengeluar-pengeluar pengilang-pengilang semua akan kita pihak PAMA dan semuanya akan membantu untuk mereka hantar di mana tempat-tempat yang berlaku kekurangan beras tempatan. Dan penguatkuasaan akan kita pertingkatkan supaya beras tempatan tidak dilabelkan sebagai beras import untuk mereka membuat keuntungan segera. Ini pihak penguatkuasa akan bertindak dengan lebih kerap dan lebih keras dalam hal ini insya-Allah. Beliau ditemui selepas majlis perasmian Karnival Jualan Mega Agro Madani Peringkat Kebangsaan 2023 di Dataran Sejarah Air Keruh, Melaka. Bulan lepas, Kementerian telah mengadakan sesi dialog bersama pengilang beras di Kedah bagi memaklumkan mengenai dasar semasa negara berkaitan bekalan itu. Satu pasukan khas KPDN digerakkan bagi menyiasat masalah kekurangan minyak masak bersubsidi di pasaran. Timbalan Menteri Fuziah Saleh memaklumkan aduan berhubung perkara tersebut diterima daripada pengguna. Kerajaan menyediakan 60,000 metrik tan minyak masak bersubsidi setiap bulan untuk golongan sasar. 60,000 metrik tan itu berjumlah 60 juta paket sebulan. Kita ada sistem untuk trace daripada repacker kepada pemborong dan kepada peruncit.
Namun kita faham bahawa ada yang membeli ataupun ada yang ditulis di mana-mana. Jadi kita memang ada pasukan khas untuk menyiasat tentang perkara ini, ya, kalau sekiranya berlaku ketirisan. Sebab itu subsidi, ya, itu hak rakyat. Ya. Dalam pada itu, KPDN dalam proses mengemaskini data terperinci bagi pemberian minyak masak secara bersasar yang akan dilaksana tahun depan. Kerajaan Perpaduan masih berpegang pendirian mempertahankan kebebasan media. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memberi jaminan kerajaan tidak akan bersikap kuku besi terhadap hak serta kebebasan media. Bagaimanapun, tiada kompromi terhadap laporan berbentuk fitnah dan tidak benar. Sepanjang saya berkhidmat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, tidak ada seorang wartawan pun yang telah ditahan oleh pihak polis. Tidak ada satu surat khabar pun yang telah ditutup seperti mana pernah berlaku sebelum ini. Dan ini sudah pasti adalah satu perkara yang kita akan pertahankan. Sebagai seorang yang telah begitu lama sebelum saya menjadi ahli parlimen pun memperjuang dan mempertahan hak media dan kebebasan media, semestinya dalam saya menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, saya juga terus berpegang kepada prinsip-prinsip itu. Beliau mengulas kritikan beberapa pihak terhadap tindakan SKMM menyekat kandungan tertentu yang disiarkan oleh portal berita dan laman dalam talian masing-masing. Perdana Menteri menegaskan beliau sama sekali tidak mahu jadi pemimpin negara sekiranya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan dipertikai. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengurusi Pakatan Harapan mahu corak politik negara diubah, terutama pembangkang yang menakut-nakutkan orang Melayu, termasuk sentimen hak keistimewaan orang Melayu dan kedudukan agama Islam. Siapa yang boleh pertikai kepimpinan Melayu, puasa Melayu, Islam agama persekutuan, bahasa Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, hak semua Melayu? Tidak ada. Kawan-kawan kita baik dalam DAP, MCA, MIC, maka dalam keadilan yang ada bukan Melayu tidak pernah pertikai. Dan saya tidak mahu jadi Perdana Menteri kalau prinsip-prinsip perlembagaan ini dipertikai. Anwar berkata demikian ketika berucap pada ceramah Mega Perpaduan Madani Pilihan Raya Kecil PRK Simpang Jeram di Sungai Abung. Kerajaan Perpaduan terus komited membantu rakyat dalam mempertingkatkan kemudahan di semua program perumahan rakyat PPR di Parlimen Pulai. Ia sejajar hasrat bagi memastikan kesejahteraan dan keselesaan rakyat terjamin dan berkualiti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata Kerajaan Perpaduan tidak pernah memungkiri janji-janji membantu rakyat, malah segala usaha dilakukan oleh Kerajaan Johor akan terus disokong dan menjadi keutamaan. Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap janji yang beliau lafazkan dan setiap perkara yang dibawa kepada saya, tentunya saya akan maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk supaya ianya diluluskan demi kepentingan rakyat keseluruhannya. Beliau mengadakan lawatan di PPR Melana Indah Fasa 2 di Johor Bahru. Seramai 10 individu menerima kunci rumah di kediaman PPR berkenaan. Selain penyerahan peruntukan berjumlah RM2.85 juta bagi penyelenggaraan dan perbaikan lift di 3 blok di PPR berkenaan. Pembangunan sekolah agama dan sekolah rendah di Bandar Uda Utama BUU Johor Bahru dicadangkan bagi memenuhi keperluan penduduk setempat. Ia susulan sekolah sedia ada berada di luar kawasan serta jumlah kepadatan penduduk yang meningkat.
Cadangan tersebut akan disalurkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa lawatan beliau di Johor Bahru memandangkan kawasan itu telah diwartakan. Penduduk di sini padat ya. So mereka perlukan banyak kemudahan-kemudahan asas ya, seperti sekolah, rumah yang selesa ya, kemudian infrastruktur yang lain ya. So perkara ini dia boleh dilaksanakan oleh kerajaan dengan mudah ya. Beliau ditemui pemberita selepas sesi walkabout program jualan rahmah di PPR Uda Utama Johor Bahru, Johor. Sementara itu, calon Perikatan Nasional PN Zulkifli Jaafar juga tidak melepaskan peluang dengan meluangkan masa untuk beramah mesra bersama penduduk termasuk peniaga dan pelanggan di kedai makan sekitar PPR Kempas Permai Johor Bahru. Politik seharusnya menjadi landasan yang menyatu padukan rakyat. Ia tidak seharusnya menjadi elemen yang memecah belahkan dengan memainkan sentimen isu agama, kaum dan institusi diraja 3R. Menurut Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh, perbezaan ideologi politik itu perlu diraikan dan dibahaskan, tapi jangan menggunakan sentimen agama. Jangan menggunakan sentimen agama, jangan menggunakan politik ini tidak boleh dipecah-pecahkan. Politik ini tidak boleh memecahkan masyarakat. Politik ini perlu menyatu padukan masyarakat. Ini saya haraplah kalau sentimen-sentimen 3R sebegini boleh diberhentikan. Dan saya percaya rakyat di Johor ni matang untuk memikirkan mana yang terbaik untuk mereka. Beliau hadir membantu calon Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan PH Insinyur Nazri Abdul Rahman dalam program perlawanan bola sepak Ketua Pemuda UMNO bahagian Bakri di Kampung Kenangan, Tun Dr. Ismail 2, Muar. Bantuan ihsan RM1,000 diberikan kepada 36 peniaga yang terjejas akibat hujan berserta ribut yang melanda di Ipoh Night Market Rabu lalu. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad menyatakan bantuan itu diharap membantu ringankan beban peniaga terjejas. Kita tahu itu bukanlah mencukupi untuk mengganti rugi, tapi sekurang-kurangnya mereka ada wang untuk memulakan kembali perniagaan. Sebab kita faham barang-barang jualan telah juga hampir musnah kerana pada hari berkenaan mereka telah membuat persiapan untuk menjual barangan dengan bilangan yang lebih besar. Beliau ditemui media selepas meninjau tapak perniagaan berkenaan di Ipoh. Dalam kejadian Rabu lalu, 36 tapak kedai makanan mengalami kerosakan berikutan hujan lebat berserta ribut yang melanda di kawasan itu. Susulan kejadian air pasang merah di Teluk Bahang hingga mengakibatkan banyak hasil laut mati, pengusaha ikan sangkar dan nelayan terjejas akan menerima bantuan daripada kerajaan negeri. Dia memang dah bawa dah. Cumanya kita akan tentukanlah berapa jumlah kita anggarkan untuk diberikan kepada pengusaha sangkar dan juga para nelayan sebenarnya. Beliau ditemui pemberita pada program jualan agro madani at Pantai Jerejak di Bayan Baru. Kejadian air pasang merah itu dipercayai berlaku sejak 26 Ogos lalu. Ia mengakibatkan hasil laut mati sekaligus menjejaskan pendapatan pengusaha ikan sangkar dan nelayan. Isnin lalu, Ketua Menteri memaklumkan pihaknya telah memanggil jabatan dan agensi berkaitan untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung kejadian berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh berharap lebih ramai bekas atlet yang telah bersara diberi peluang untuk memegang jawatan dalam persatuan sukan di negara ini. Menurutnya, dengan penyertaan mereka, ia diharap dapat membantu pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Jelas Hena lagi, pengalaman dan idea bekas atlet diperlukan demi kemajuan sukan tanah air. Itu sebab di peringkat Majlis Sukan Negara kita ada MACE di mana mereka diberi kursus kepimpinan dan mereka dilatih untuk memimpin. Okey, itu hasrat kita. Tapi kita sedar juga ada banyak persatuan yang memerlukan dana. Itu sebab mereka memilih ahli-ahli tokoh korporat ataupun tokoh-tokoh politik untuk menerajui persatuan-persatuan tersebut. Hena berkata demikian selepas ditanya mengenai kewajaran bekas atlet memegang jawatan dalam persatuan sukan. Beliau sebelum itu hadir ke program pelancaran perkhemahan keluarga di Kem Wawasan Negara Ulu Sepri, Rembau.
Pemain pertahanan Harimau Melaya Syarul Nazim Zulpakar sedia mengadaptasi corak permainan diterapkan jurulatih Kim Pan-gon. Menurut Tonggak Selangor FC itu, dia akan cuba mempersiapkan dirinya sebaik mungkin menjelang aksi persahabatan berdepan Syria dan tuan rumah China di Chengdu. Pemain berusia 23 tahun yang terkenal dengan gaya agresif di posisi pertahanan itu berkata tidak mustahil baginya bermain mengikut rentak berbeza. Saya cuba untuk menjadi pertahanan yang baik. Kalau diberi kesebelasan utama pada perlawanan pertama menentang Syria, insyaAllah saya akan buat yang terbaik dan ikut segala apa yang taktikal yang diberikan oleh tim. Bagaimanapun, Syarul Nazim akui bukan mudah untuk merebut tempat apabila nama seperti Dion Coles dan Muhammad Syarul Muhammad Saad turut berada dalam senarai. Apa yang penting jelasnya, dia akan sentiasa memberikan komitmen penuh dan bersedia jika diturunkan. Malaysia akan menentang Syria pada 6 September ini dan berdepan China 3 hari kemudian. Lebih 1,000 peserta mengambil bahagian dalam larian Muzium Negara 2023 sempena sambutan 60 tahun Muzium Negara. Menurut pengarah bahagian penyelidikan dan dokumentasi Jabatan Muzium Malaysia, Darmiza Daud Alias Mahmud, program tersebut bertujuan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Selain itu, ini salah satu platform untuk kita menyatu padukan seluruh warga negara kita dari pelbagai bangsa dan etnik dan agama dengan pelbagai-pelbagai program yang mereka boleh sertai. Dan juga tidak lainlah kita nak meremajakan muzium. Sebanyak 5 kategori dipertandingkan iaitu Fun Run 5 km, 10 km lelaki, wanita veteran, terbuka 10 km lelaki dan wanita. ...76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.